Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sejahtera. Hari ini saya nak ceritakan sedikit tentang program Hala Tuju Pendidikan selepas SPM. Saya banyak menerima jemputan dan kadang-kadang bila dijemput ke sekolah tu, ada juga guru-guru kaunseling yang menganjurkannya meminta saya menjelaskan kepada pelajar yang pelajar bertanya, kenapa kita kena bincang tentang Hala Tuju Pendidikan selepas SPM ni sekarang? Sebab kadang-kadang kita buat program untuk pelajar tingkatan 5 pada awal tahun. Kadang-kadang sekolah merangkumkan pelajar tingkatan 4 untuk menghadiri program ni. Okey, dan mereka persoalkan kenapa nak kena buat benda ni awal sangat, bulan Januari dah buat dan sebagainya. Tak boleh ke kita tunggu buat program ni selepas dapat result SPM, selepas SPM ataupun masa nak mohon melalui UPU dan sebagainya. Kalau kita nak tunggu selepas SPM, saya rasa kebanyakan pelajar dah hilang dah. Cikgu pun tak boleh nak kesan dah nak buat dekat mana. Kalau nak buat lepas result pun sama juga. Kita tak akan jumpa, dah susah dah nak jumpa pelajar. Ada yang bekerja dan sebagainya. Jadi memang tak boleh nak buat dah masa tu. Masa terbaik kita kena buat sebenarnya seawal mungkin. Sebaik saja pelajar masuk tingkatan 4 tu, kalau boleh didedahkan terus, lagi bagus. Okey. Antara sebab dia, kenapa? Pertama sekali kita kena buat benda ni sebelum terlewat. Sebelum terlewat ni kita kena belajar apa kesilapan-kesilapan yang pelajar-pelajar dulu pernah buat. Okey. Pelajar tingkatan 5 tahun lepas, apa yang mereka pernah lakukan yang silap. Dan kita nak buat persediaan awal supaya kita tak mengulangi kesilapan-kesilapan yang sama. Takkanlah kita nak buat kesilapan yang sama sebagaimana pelajar tahun lepas dah buat. So tahun ni kita nak buat betul-betul supaya kita tak mengulangi kesilapan yang sama. Dan kita kalau boleh nak tutup segala pintu alasan. Ni alasan ni banyak sangat lah kita bagi alasan kan. Sebab tu saya tak tahu ni dan sebagainya. Kita buat perancangan teliti, perancangan yang rapi supaya tak ada alasan lagi. Kalau ada alasan pun mungkin disebabkan perkara-perkara yang kita memang dah tak boleh nak elak. Okey, dan kita bolehlah gunakan perkara itu sebagai alasan. Apa kesilapan pelajar dahulu? Antara kesilapan yang paling ketara ialah mereka tak tahu pun apa syarat kemasukan ke program pengajian yang mereka nak mohon. Sebab apa? Sebab mungkin mereka tak ada perancangan pun nak mohon ke program apa. Jadi mereka ni belajar je dan ambil SPM, dapat result, baru start fikir nak apply program tu, oh tak lepas syarat, program ni tak lepas syarat dan sebagainya. Alangkah ruginya. Alangkah baiknya kalau mereka tahu syarat tu daripada awal. Grade apa, mata pelajaran apa, untuk apply ke program apa. Jelas daripada awal. Yang kedua, ada yang buat lepas syarat, Alhamdulillah. Tetapi bila mohon, mereka tak dapat tempat. Kenapa ya? Bukan antara sebab, satu-satunya sebab utama adalah merit. Kadang-kadang kita dapat result lepas syarat. Tetapi kita kena tahu yang mohon ke program yang kita juga mohon tu bukan result yang sama dengan kita. Mungkin result mereka lebih baik. Jadi dari segi merit, peluang mereka lebih baik daripada kita. Okey. So peluang dia lebih baik. So kita tak tahu berapa merit. Sekarang UPU dah dedahkan tau berapa purata merit pemohon yang berjaya untuk semua program pada tahun lepas. Jadi kita kena usaha sekarang faham tentang merit, macam mana nak beat the merit supaya kita dapat grade, supaya kita dapat result. Bukan sekadar memenuhi syarat, tetapi melepasi purata merit pemohon yang berjaya tahun lepas. InsyaAllah peluang kita pun akan jadi lebih baik juga untuk tahun ni. Yang ketiga, ada yang lepas syarat, lepas merit dapat sambung belajar. Tetapi apabila mereka nak sambung belajar ke peringkat yang seterusnya, nak buat ijazah, mereka tak dapat. Ataupun yang dah masuk matrikulasi, mereka tak dapat pergi ke ijazah yang mereka nak disebabkan pencapaian di peringkat SPM yang masih lagi diambil kira. Saya ambil contoh. Ada beberapa program diploma yang hanya meletakkan syarat 3 kepujian. Okey, 3 kepujian dalam mana-mana mata pelajaran. Okey. Dan tidak dan hanya meletakkan syarat mungkin lulus saja dalam mata pelajaran matematik, bahasa Inggeris contohnya. Dan pelajar mohon lepas syarat, merit mungkin bagus, dapat masuk ke program tersebut. Tak kira lah sama ada di IPTA ataupun IBTS. Kalau IBTS lagi senang nak masuk. Sebab IBTS ni kadang-kadang dia letak syarat 3 kepujian dalam mana-mana mata pelajaran. So, pelajar masuklah diploma. Ada pelajar yang masuk dengan penuh penyesalan. Oh, menyesalnya masa SPM tak belajar betul-betul. Lalu mereka belajar betul-betul masa diploma. Dapat result bagus. Tetapi apabila mereka nak sambung belajar ke peringkat ijazah sarjana muda, mereka tak dapat
terutama sekali ijazah muda di IPTA lah, di Universiti Awam, mereka tak dapat sebab mereka tidak memenuhi syarat pencapaian di peringkat SPM yang biasanya melibatkan mata-mata pelajaran bahasa Inggeris, matematik. Kalau bidang-bidang sains ada fizik, kimia dan biologi, dan memerlukan mereka mencapai grade tertentu. Contoh katakanlah pelajar aliran sains ataupun STEM A yang mengambil fizik, kimia, biologi, maths, dan mereka ni ada yang di kalangan mereka ni hanya mendapat grade C dalam mata pelajaran fizik, tapi mata pelajaran biologi, kimia, matematik dapat A, matematik utama mungkin dapat B, dan mereka ni berjaya masuk ke asasi, masuk ke matrikulasi. Pelajar ni sekiranya mereka selepas asasi sains yang mereka ikuti, mereka nak sambung belajar di peringkat ijazah dalam bidang perubatan, walaupun mereka dah mungkin dapat 4 flat di asasi di matrik, mereka tak layak memohon sebab mata pelajaran fizik yang saya sebut tadi mereka cuma dapat C, kerana syarat untuk masuk ke ijazah ni memerlukan sekurang-kurangnya grade B dalam mata pelajaran biologi, fizik, kimia, matematik dan satu lagi mata pelajaran. Kan? Rugi. Itu kita kena bersedia daripada awal. Dan yang paling kita risau sekali adalah pelajar setelah bergraduate, dah tamat pelajar, dah dapat diploma, dapat ijazah, tetapi tak dapat kerja. Kenapa? Ada banyak sebab. Pertama sekali yang saya paling banyak temui adalah disebabkan pencapaian mereka yang tidak cemerlang. Kadang-kadang pelajar ni dengar cerita orang kata, belajar bidang IT senang dapat kerja di masa akan datang. Betul. Tetapi kalau kita belajar hanya sebab nak dapat kerja dan keputusan kita, pencapaian kita hanya sederhana saja, saya rasa kita akan sukar juga untuk dapat kerja. Betul. Dan kalau kita tidak betul-betul minat, ingat saya sebut pasal minat dalam bidang tertentu kan, bila kita pergi temuduga, kita mungkin gagal dalam temuduga itu sebab kita tak minat. Dia bukan tanya awak minat ke tak dan kita jawab tak minat, memang gagal lah. Tapi minat ni akan cuba diselongkar oleh penemuduga dengan cara mereka bertanya. Sebab kalau kita minat, kita tahu nak jawab soalan-soalan yang susah yang ditanya tu secara yang kita minat, boleh menggambarkan kita minat. So itu pentingnya minat. Dan orang yang minat ni dia akan lihat, walaupun dia tak tahu tapi dia kata saya rasa saya memang tak tahu benda ni, tapi saya rasa benda ni keperluannya begini. Untuk tujuan ni, dan kemungkinan besar benda tu betul. Tapi kalau kita tak minat, kita tak mungkin mampu untuk nak cuba jawab pun soalan tu. Mungkin kita akan jawab saya tak tahu je lah. So itu penting dalam pemilihan bidang pengajian. Baiklah, apa yang saya dapat tawarkan untuk anda semua? Saya ada program-program ceramah hala tuju pendidikan untuk tingkatan 3. Tingkatan 3 ni pelajar tingkatan 2, tingkatan 2, tingkatan 3 boleh lah. Tingkatan 1 nak jemput pun boleh juga, tapi agak terlalu awal. Tingkatan 2, tingkatan 3 boleh ikuti. Kita nak cerita pasal apa hala tuju selepas tingkatan 3. Mereka nak kekal di sekolah ke? Mereka nak masuk kuliah vocational ke? Kalau di sekolah mereka nak pilih package apa? Package apa untuk sambung belajar dalam bidang apa? Penting. Sebab ada pelajar yang tersilap pilih aliran. Kalau zaman dulu, kalau dulu sebut aliran, sekarang disebut package STEM A, STEM B, STEM C. Ada pelajar masuk STEM A ataupun aliran sains dulu, tapi hujungnya mereka nak jadi lawyer. Mereka nak masuk bidang-bidang bukan sains. Dan mereka ni ada kalanya tak skor subjek sains, menyebabkan mereka tak dapat masuk ke universiti disebabkan merit. Sebab merit akan mengambil kira package mata pelajaran ataupun aliran apa yang mereka ambil masa SPM. So itu penting. Yang kedua, saya ada program ni, program yang paling banyak sekali lah, iaitu hala tuju pendidikan selepas SPM. Kita cerita pasal hala tuju bidang program pengajian, sama ada nama bidang tu bidang apa yang sesuai. Macam mana nak pilih bidang pengajian, berdasarkan pada mata pelajaran mereka ambil dan sebagainya. Program apa, program asasi ke, program matrikulasi ke, program diploma ke, berdasarkan pada bidang apa yang mereka pilih. Dan kita bincang juga tentang kemasukan ke universiti, syarat, merit, kita buat amali pengiraan merit dan sebagainya. Ini kita boleh bawa pelajar tingkatan 4, tingkatan 5. Saya tak buat satu program yang merangkumi semua sebab kita nak fokus kepada kumpulan-kumpulan tertentu. Dan yang ketiga, kita ada program hala tuju pendidikan selepas STPM. Selepas STPM ni ramai yang ambil STPM, tetapi ramai juga yang tak dapat sambung belajar. Yang tu yang kita agak risau. So kena jelas benda ni, apa yang biasanya menyebabkan pelajar STPM tak dapat nak sambung belajar.
So program ni bolehlah kalau pihak sekolah nak buat ke, melalui guru bimbingan kaunseling, atau ibu bapa nak anjurkan untuk pihak sekolah, atau ada juga komuniti-komuniti setempat, karya masjid, surau. InsyaAllah saya akan ada beberapa surau dan masjid akan ada program pada tahun ni. Okey, dikumpul anak karya hadir. Mungkin kawasan penduduk tu ramai yang lepasan SPM. Okey, so calon SPM lepasan SPM dan ibu bapa. Dan saya sangat galakkan ibu bapa untuk turut hadir dalam setiap program saya. Okey, kadang-kadang ada juga pihak motivasi dia tak suka ibu bapa hadir, tapi saya nak ibu bapa hadir sebab ibu bapa perlu tahu tentang perkara-perkara yang berkait dengan hala tuju pendidikan anak-anak mereka. Okey. Saya juga menawarkan khidmat konsultasi, boleh datang, jumpa, bincang, sama ada dalam kumpulan kecil, datang satu orang pelajar dengan ibu bapa, ataupun 2 orang, ataupun 4-5 orang pun boleh. Okey. Kalau ramai sangat, kita kira berkumpulan, mungkin sampai 30 orang ke. Bayangkanlah satu pelajar, 2 ibu bapa, ada 3 orang kan. Okey, so kalau kalau ada 10, dah ada 30 orang. So 30 orang kita bincang. Okey, kita duduk bincang, kita berkongsi masalah dan sebagainya. Kadang-kadang ada orang dia tak suka nak kongsi masalah. Tak ada masalah lah, boleh datang secara individu. Tapi saya lebih suka perkongsian. Kita rahsiakanlah. Kita jangan cerita pasal orang, tapi bila kita dengar masalah orang dan orang dengar masalah kita, mungkin mereka ada pengalaman, kita boleh berkongsi. So saya rasa itu yang lebih baik lah. Okey, baik. Sekiranya nak buat program, okey, dalam program hala tuju pendidikan lepas ceramah hala tuju pendidikan ni, kita fokus pada 3 perkara. Pertama sekali, fokus pada bidang. Kita akan cuba dedahkan kepada pelajar tingkatan 3, pelajar SPM, pelajar STPM tentang bidang-bidang. Macam mana nak pilih bidang, faktor-faktor yang menentukan bidang. Kita sentuh juga tentang industri 4.0. Kita sentuh juga macam mana nak cari maklumat tentang program pengajian, bidang-bidang pengajian untuk kerja sebagai apa. Okey, kita akan fokus juga kepada program pengajian. Okey, untuk pelajaran 3, kita akan dedahkan apa pilihan-pilihan yang ada. Selepas tingkatan 3, kalau mereka kekal di laluan akademik, masuk tingkatan 4, tingkatan 5, ambil SPM, apa pakej mereka berada. Dengan pakej ni, mereka boleh sama belajar dalam bidang apa. Atau kalau mereka pilih untuk masuk kualiti vocational, apa program yang ada di kualiti vocational. Begitu juga di SPM. Okey, bagi program hal tuju pendidikan lepas SPM, kita akan tentang pilihan program pengajian berdasarkan bidang apa yang dipilih. Ada bidang dia kena belajar diploma saja pun dah cukup. Ada bidang memang mereka kena belajar sampai ijazah, sampai masters ataupun sampai PhD. Okey, so kita kena tahu bidang tu. Di peringkat STPM, kita dah akan satu-satunya fokus. Sebenarnya bila kita ambil STPM ni, pelajar tak boleh nak fikir benda lain dah. Pelajar hendak fikir fokus pada satu perkara saja, iaitu untuk sambung belajar ke peringkat ijazah saja muda. Bila kita ambil STPM ni, kita tak boleh dah nak kata, oh aku kalau STPM tak bagus, aku nak masuk diploma balik lah. No. Jangan ada pun fikiran macam tu. So kita bincang macam mana program ijazah macam mana. Okay? Dan akhir sekali, kita tengok tentang isu pengajian, syarat kemasukan dia, pengiraan merit dia macam mana. Okey, tingkatan 3, bukan senang-senang nak masuk STEM A, STEM B. Ada kriteria yang sekolah gunakan. So kita gunakan asas tu, okey, untuk kita bincang. Nak masuk kualiti vocational pun ada syarat dia, ada peperiksaan khas dan sebagainya kan. Okey, so peperiksaan khas tu peperiksaan juga, tapi syarat tu kena tahu. Okey, dan di peringkat SPM dan STPM, apa syarat nak masuk universiti, merit dia macam mana, pengiraan dia dan sebagainya. So kita dahkan perkara tu secara teori, pendahan ceramah saya, dan juga secara amali. Kita buat pengiraan merit secara manual. Okey, kita ambil kertas, ada borang merit, kita kira dan kita dapat kita rujuk balik pada UPU berapa purata merit program yang kita nak mohon. Jadi kita boleh set target, kita buat perancangan daripada awal untuk nak melanjutkan pengajian. Kepada tuan-tuan yang berminat, boleh hubungi saya di nombor telefon yang tertera 0178808718, atau boleh lawati Facebook saya, facebook.com/groups-hala7. Banyak kita bincang dalam tu. Boleh bertanya, cuma kalau saya lambat sikit jawab, saya mohon maaf, tapi saya akan cuba juga jawab setapat mungkin. Okey, apa juga permasalahan, insya-Allah tak ada bayaran untuk pertanyaan tu, boleh tanya je. Okey, saya akan cuba bantulah, insya-Allah. Mudah-mudahan sedikit sebanyak perkongsian yang saya dapat berikan pada tuan-tuan, ibu bapa, anak-anak pelajar, guru-guru sekolah, pimpinan masyarakat
dapatlah kita lahirkan generasi akan datang yang lebih cemerlang dalam akademik mereka. Okay, itu sahaja daripada saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.